A few moments later. Saya nak ambil apa? Habiskan dulu. Baru kita ambil. Kita kan buffet, kita boleh tambah lagi. Ambil nanti dah habis lah. Angkat lah. Ekor dah nak tutup. Ui, banyaknya you ambil. Boleh habis ke? Kau ni nak macam kawan. Habis apa? Apa tu? Tolong sikit saja. Jangan sikit banyak. Fikir nak kena ambil banyak. Kalau tak ambil banyak. Janji boleh habiskan. Rugilah. Dah habiskan. Tengok saya ada dulu. Ya nak. Itu dah makan ke? Tadi kata boleh habiskan. Dah cukup. Baru. Kan aku dah kata habis kau habis lebih lah. Ayo tengok dah. Orang lain nak makan pun tak ada. Aku dah jadi. Dah kata boleh makan. Cakap saya sudah minyak. Balik. Dalam lakonan ini, Yuktish gagal menghabiskan makanan yang diambil secara pukal dan dianggap secara berbaloi serta berlakulah pembaziran. Hal ini menunjukkan bahawa nilai kesederhanaan penting agar kita mengambil makanan mengikut keperluan, mengelakkan pembaziran dan menghargai rezeki. Dalam agama Islam, kesederhanaan sangat penting melalui konsep wasatiyah, iaitu hidup secara seimbang. Umat Islam diajar supaya tidak berlebih-lebihan dalam makan, perbelanjaan ataupun bercakap. Selain itu, Islam juga melarang sikap membaca dan menunjukkan bahawa hidup secara kesederhanaan adalah sikap ataupun akhlak yang membawa kepada keberkatan dan ketenangan. Dalam ajaran Buddha, kesederhanaan sangat jelas melalui konsep jalan tengah, iaitu tidak hidup terlalu mewah dan tidak juga terlalu menyiksa diri. Penganut Buddha diajar mengawal keinginan dan hidup dengan berpada-pada. Sikap ini membantu menenangkan fikiran dan mengurangkan penderitaan. Sebab itu kesederhanaan sangat penting dalam kehidupan seseorang penganut agama Buddha. Dalam agama Hindu, nilai kesederhanaan berkait dengan kawal diri dan hidup menurut dhamma. Penganut Hindu diajar supaya tidak terlalu menurut kehendak nafsu dan tidak tamak terhadap harta atau kesenangan. Itulah sederhana membantu seseorang menjaga fikiran, tindakan dan hubungan dengan orang lain. Dengan itu, hidup akan menjadi lebih harmoni dan kesenangan. Anak, masa tuition dah nak hampir dah. Jom gerak. Anak dengar tak? Nak? Kita tengah ni. Nak? Anak? Masa tuition dah hampir. Okey, nanti. Kena pergi tuition ni. Flashback. Okey, bagi kelas hari ini kita dah belajar hubungan sihat kenapa penting dalam kehidupan kita. Okey. Kai, apa you buat? Turunkan. Tak hormat langsung lah. Okey, baik, tak apa tengah. Saya rasa hari ini kelas sampai sini saja. Kai. Okey. Saya juga nak ingatkan anda semua sediakan RM50 untuk iuran bulan bagi bulan Mas dan juga untuk kegunaan beli bahan bacaan. Okey, itu saja. Ingat bagi tahu ibu bapa. Okey, thank you kelas. Terima kasih cikgu. Pak, nak minta satu senti. Kali cikgu minta untuk bayar tuition. Ya, Ada? Boleh? Boleh anak. Salam dulu anak. Okey. Pak, boleh tak? Okey, boleh. Jangan risau. Apa ada? Apa ada? Kaya lah, Pak. Cepat ya. Okey, boleh. Okey. Kena belajar elok-elok ya. Okey, mesti. Itu yang abang nak. Saya tak semua subjek. Saya nak anak saya belajar. Tak apa, janji. Aku etas semua. Okey anak. Okey, Pak, jangan risau. Ya anak, hati-hati anak. Okey. A few moments later. Halo, bosku. Kat mana? Awak tangga? Okey. I'm the way. Tunggu jap. Mari bro, apa khabar? Jom duduk. Jom. Hai. On. Dah lari ni. Jom. Duduk. Okey. Apa ni? Air masam. Ni bukan minum ah. Jom. Tish, ini apa cantik tak? Apa ni? Tak ada cantik. Tak cantik? Cantik lah. Apa? Ini Amir cantik tau. Ini Amir saya. Apa? Mana aku cantik? Mau lah, saya mau sidang. Mau sidang lah. Gila weh. Kungfu paling best. Round 1. Hai, kosong dah. Sebentar. Sekejap dulu.
Hello? Ayah saya. Apa dia? Anak saya tak pergi? Alamak. Kai menyalahgunakan duit yuran dan kelas tambahan untuk melepak dengan rakannya. Dia juga menipu ayahnya dengan mengatakan bahawa dia akan belajar bersungguh-sungguh, sedangkan dia ponteng kelas tambahan untuk berseronok. Perbuatannya menunjukkan sikap tidak jujur kerana tidak amanah terhadap wang yang diberi dan tidak bercakap benar kepada ayahnya. Dalam agama Islam, kejujuran sangat ditekankan melalui sifat sidik dan amanah. Umat Islam diajar untuk bercakap benar, menepati janji dan tidak menipu dalam urusan harian. Rasulullah SAW sendiri dikenali sebagai Al-Amin, iaitu yang sangat dipercayai. Ini menunjukkan bahawa kejujuran bukan sekadar nilai moral, tetapi sebagai daripada iman dan alat seorang muslim. Dalam ajaran Buddha, kejujuran jelas ditekankan dengan prinsip ucapan benar, iaitu penganut Buddha diajar supaya tidak berbohong, tidak berfitnah, dan tidak menggunakan kata-kata yang menipu atau menyakitkan. Kejujuran membantu seseorang untuk membersihkan pikiran dan juga mengurangkan penderitaan dalam hubungan sesama manusia. Dengan berkata benar, seseorang dapat membina hidup yang lebih sedar, tenang, dan berbelas kasihan. Dalam agama Hindu, kejujuran berkait rapat dengan konsep setia, iaitu kebenaran dan dharma, iaitu jalan hidup yang benar. Seseorang yang bercakap benar dan bertindak jujur dianggap sedang menjalankan tanggungjawab moral. Kejujuran juga penting kerana setiap perbuatan akan membawa kesan melalui hukum karma. Oleh itu, hidup jujur ialah cara untuk mengekalkan keseimbangan diri dan keharmonian hidup. Bau apa ni? Macam bau bakar lah. Ada orang bakar ke? Memang kena akal lah orang ni. Mana boleh bakar dekat sini? Ini orang hidup mah. Aduh. Tutup je lah. Bau bakar. Meanwhile. Oi, bakar apa oi? Oi, bahaya oi, padam oi. Oi, saya ambil air. Tepi. Lakonan menunjukkan Yutish tidak menghormati Chong yang sedang bersemayam mengikut agama Hindu. Perbuatannya telah mengganggu ibadah Chong dan menunjukkan sikap tidak sensitif terhadap kepercayaan orang lain. Api bahaya tau. Situasi ini berkaitan dengan nilai moral hormat, iaitu menghargai dan menghormati amalan agama serta kepercayaan setiap individu demi menjaga keharmonian dan persefahaman antara satu sama lain. Dalam Islam, nilai hormat ditunjukkan melalui adab dan akhlak. Umat Islam diajar menghormati ibu bapa melalui konsep guru walidain, iaitu menghormati guru, orang tua dan jiran, serta menjaga kedudukan. Islam juga mengajar supaya memberi salam, merendahkan suara dan tidak memandang orang lain. Ini kerana sikap hormat merupakan sebahagian daripada iman dan akhlak seorang Muslim. Dalam ajaran Buddha, nilai hormat jelas ditunjukkan melalui penghormatan kepada tiga pemata, iaitu Buddha, Dharma dan Sangha. Penganut Buddha juga diajar menghormati ibu bapa, guru, suami dan semua makhluk dengan sikap rendah hati serta belas kasihan. Hormat dalam Buddhism bukan sekadar perbuatan larang, tapi lahir daripada fikiran yang sedar, ucapan yang baik dan tindakan yang tidak menyakiti orang lain. Dalam ajaran Hindu, nilai hormat sangat berkait rapat dengan ajaran Dhamma dan ungkapan Maksud Dewa Bapa, Fitur Dewa Bapa dan Asabya Dewa Bapa, iaitu menghormati ibu bapa dan guru serta insan yang sangat mulia. Penganut Hindu juga diajar menghormati kepada orang tua, guru dan sama juga semua makhluk hidup. Dan sikap hormat ini penting untuk menjaga keharmonian hidup serta melaksanakan tanggungjawab moral dengan baiknya. Kita melangkah bersama